Pertanyaan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Puan Teo Nii Ching Kulai. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau timbalannya jawab 3 minit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKM telah menyediakan bantuan kewangan kebajikan untuk meringankan beban kumpulan sasar buat sementara waktu sehingga mereka mampu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan hidup berdikari. Bantuan kebajikan yang diberikan bukan untuk menampung kos sara hidup sepenuhnya, sebaliknya adalah membantu meringankan beban kewangan yang dialami. Di antara kenaikan kadar-kadar skim yang telah dibuat di mana yang telah dilaksanakan di bawah JKM melibatkan orang kurang upaya, warga emas dan keluarga miskin, iaitu bantuan kanak-kanak daripada RM100 kepada RM150 dan maksima RM1,000 untuk satu keluarga, dan kenaikan ini memanfaatkan 63,183 keluarga miskin melibatkan kos RM206.3 juta. Bantuan penjaga OKU pesakit terlantar daripada RM350 kepada maksima RM500 yang memanfaatkan 25,835 penjaga OKU dan pesakit terlantar sebanyak 106.8 juta. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja iaitu daripada RM250 dinaikkan kepada RM300 sebulan, dan kenaikan ini memanfaatkan 83,929 OKU melibatkan peruntukan RM202.5 juta. Allowance pekerja OKU daripada RM400 kepada RM450 dan memanfaatkan 92,265 OKU dengan kos RM329.6 juta. Dan begitu juga kenaikan pada bantuan warga emas daripada RM350 kepada RM500 sebulan yang melibatkan kos RM559.2 juta. Jadi setakat ini 513,054 penerima yang melibatkan kos 1.6 bilion. Tuan-tuan Yang Pertua, konsep pelaksanaan kenaikan bantuan JKM adalah lebih berfokus kepada keperluan isi rumah, merujuk kepada penggabungan bantuan mengikut keperluan sesuatu isi rumah yang mempunyai pelbagai kategori seperti warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal yang mempunyai anak yang berumur bawah pada 18 tahun serta pesakit kronik. Sekiranya sebuah isi rumah itu mempunyai kriteria yang ditetapkan, maka dia boleh menerima lebih daripada RM1,000 sebulan. Contoh, sekiranya dalam rumah itu ada warga emas, ada OKU tidak bekerja, ada ibu tunggal, ada 4 orang anak, maka bantuan yang diterima antara RM1,900 sebulan. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan sila. Terima kasih Datuk Speaker. Jawapan yang panjang tetapi tak jawab soalan, kerana di sini saya nak ingatkan Timbalan Menteri bahawa pada 3 hari bulan Disember last year 2020 sempena Hari OKU sedunia, pada masa tu mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri janji bahawa bantuan bulanan JKM yang pada masa ini berjumlah antara RM200 dan RM300 kepada mereka yang layak dinaikkan ke RM1,000 yang dan cadangan, saya akan pastikan cadangan ini dapat dilaksanakan segera. Facebook post ini masih di dalam Facebook mantan Yang Amat Berhormat Menteri Yang Berhormat Pago. Jadi saya nak tanya di sini, semasa pengumuman dibuat, Timbalan Menteri juga merupakan Timbalan Menteri dalam kementerian yang sama. Jadi sejak 3 hari bulan Disember sampai hari ini, sudah hampirlah 11 bulan, apa usaha kementerian dan juga Timbalan Menteri untuk pastikan bahawa cadangan RM1,000 sebulan ini dapat dilaksanakan, ataupun Timbalan Menteri nak cakap dalam Dewan Rakyat ini bahawa janji yang dibuat, cadangan yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang kosong, ataupun kita perlu mintalah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk pindah definisi segera. Segera itu bukan maksudnya 3 minit lagi. Segera ini adalah maksudnya lebih daripada 1 tahun. Minta jawapan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Saya telah sebut tadi bagaimana bantuan ini adalah dalam bentuk yang kita laksanakan ini adalah dalam bentuk isi rumah satu keluarga. Dan kalau kita lihat usaha yang telah dibuat oleh kementerian, kita telah berusaha, contohnya menghantar dan mengangkat cadangan untuk baru ini kepada pihak
Kementerian Kewangan. Dan sebagaimana yang kita semua maklum, tertakluk kepada kelulusan dan kedudukan kewangan kerajaan. Dan sekiranya kita naikkan sebagai contoh, apabila kita naikkan RM11,000, dia akan melibatkan kos kerajaan yang sangat besar. Jadi sebab itulah kita apa yang kita laksanakan ini tertakluk kepada kelulusan yang telah diberikan oleh pihak Jadi MOF dan maksudnya kerajaan. janji yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang tak realistik dan juga janji kosong. Yang berhormat, saya Betul sudah tak? jawab tadi. Setuju tak Timbalan Menteri? Yang Maksudnya berhormat, saya yang sudah jawab janji yang tadi. dibuat oleh mantan Perdana Menteri pada masa itu adalah satu janji yang tak Janji realistik bukan Yang dan berhormat, janji saya janji kosong. sudah bukan jawab kitab tadi. suci. Janji bukan Adalah kitab suci. Saya telah maklumkan tadi ialah pelaksanaan ini tertakluk mengikut jumlah keseluruhan bantuan Mantan kepada Perdana isi Menteri rumah janji yang mana sekiranya segera. dilaksanakan Apa satu maksud keluarga, segera Timbalan ada yang Menteri? mendapat lebih daripada Kalau perlu buat kajian RM1,900 lagi sebulan. bergantung kepada kemampuan kerajaan, kenapa Kulai. nak janji segera? Itu soalan saya. Baik, Kulai. Cukup satu soalan telah pun dijawab tadi. Saya jemput untuk soalan tambahan yang kedua, saya jemput yang berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Walaupun Kulai nampaknya tidak faham jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri, tapi saya merasakan jawapan yang cukup baik, jelas. Tumpat, tanya soalan lah. Soalan Tuan Yang Dipertua. Ya, saya dah bagi Di soalan. samping Tumpat. kriteria-kriteria yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, apakah syarat yang dikenakan bagi menerima bantuan tersebut dan adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan talian hotline khusus untuk golongan OKU yang tidak mampu bergerak bagi memudahkan mereka untuk mendapat bantuan? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat di atas soalan tambahan. Di antara syarat-syarat yang dikenakan adalah mereka yang berpendapatan di bawah paras garis kemiskinan dan mereka ini adalah golongan yang layak dan memerlukan bantuan. Dan mereka ini juga kita ada pejabat JKM, ada 108 pejabat JKM di seluruh negara dan kita ada juga talian kasih hotline 24 jam. Sekira mana-mana mereka yang memerlukan boleh terus berhubung dengan pejabat kami. Dan di samping itu juga kita ada skop wajah di seluruh negara yang untuk membantu komuniti sekiranya mereka memerlukan bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Boleh satu bagi lagi? peluang kepada Yang Berhormat Macang. Dah banyak kali bangun dah. Sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terdapat aduan kelewatan apabila permohonan untuk mendapatkan bantuan JKM daripada pegawai-pegawai yang membuat penyiasatan dan semakan. Apabila kita pergi melawat ataupun ziarah orang-orang sakit, 3 bulan kemudian kita pergi lagi sampai meninggal. Tetapi pegawai belum pun datang untuk membuat semakan bagi tujuan mendapatkan bantuan. Jadi apakah terdapat kekurangan kaki tangan ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan kelewatan-kelewatan ini berlaku? Saya minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Macang. Sila Timbalan Menteri. Satu Ya, lagi. terima kasih Yang Berhormat Macang di atas soalan tambahan. Terima kasih Yang Ketua. Apabila berlaku kelewatan, saya mengharapkan supaya laporan segera diadu kepada kita supaya kita boleh ambil tindakan. Dan setakat ini kita telah berusaha. Contohnya sepanjang pandemik sejak daripada Mac 2020 sampai sekarang, di mana kita buka pengaduan ataupun permohonan secara talian untuk mengelakkan supaya permasalahan, malah penyiasatan pun hanya melalui talian. Sebab dengan keadaan pandemik tidak membenarkan untuk pergerakan pegawai turun kepada semua lokasi. Jadi dalam keadaan ini kita memastikan supaya semua mereka yang layak supaya dapat menerima bantuan yang selayaknya. Dan sekiranya ada yang tercicir, terima kasih Yang Berhormat di atas pemakluman. Saya harap boleh berhubung terus dengan kami untuk kami tindakan segera. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan jawab lisan